Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan, serta selamat sejahtera. Welcome to online learning series oleh One Alliance Consortium. Tajuk kali ini adalah bagaimana menjadi pemimpin di dalam dunia yang penuh cabaran, bahagian 1. Okey, series ini ada dua bahagian ya. Bahagian 1 kita ada 14 modul dan bahagian 2 another 14 modul. Jadi saya tak sabar untuk share dengan tuan-tuan dan puan. Saya amat teruja untuk berkongsi pengalaman dan dengan harapan tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat, terutama dalam dunia pandemik COVID-19 ni. Banyak syarikat yang gulung tikar, kesian ya. Jadi dengan ilmu ini diharap ya menjadi kata orang tu katalis atau menjadi satu guide untuk bagaimana tuan-tuan dan puan-puan dapat merealisasikan visi dan misi syarikat supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat memimpin syarikat untuk menjadi lebih berdaya saing. Ya. Itu dia harapan saya ya. Alright, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Sharif bin Syamsuddin. Saya baru saja bersara dari Tenaga Nasional Berhad selepas lebih 38 tahun ya bertugas. Bermula dari bawah. 38 tahun dulu saya ingat saya bertugas sebagai seorang juruteknik di utara lah, di Butterworth ya. Sebelum saya continue my studies dan kata orang tu pelan-pelan naik lah. Okay. Antara pengalaman saya adalah saya pernah bertugas di TNB Quantum Solutions Sdn Berhad, iaitu satu anak syarikat TNB yang kata orang tu looking at consultancy punya lah, internal consultancy untuk our company. Saya juga pernah bekerja di TNB Group HR, juga di TNB Leadership Development Center, di TNB Strategic Department. Dan semasa saya di Strategic Department, saya berpeluang untuk menimba ilmu ya dengan bekerja sebagai internal consultant TNB bersama-sama dengan world class consultant macam Boston Consulting Group, McKinsey Consultancy, Rina UK Consultancy, dan a few local ones lah like Ernst & Young dan sebagainya. Okay, sebelum saya bersara, saya ditugaskan sebagai senior consultant atau senior trainer di IRSAS our TNB Learning Center. Lepas bersara ni saya telah menubuhkan syarikat dinamakan Bushido Kaizen Training Consultancy. Antara fokus area expertise saya adalah bidang quality, strategi, performance, leadership dan sebagainya. Alright, dari segi akademik, saya mempunyai sertifikat dan diploma di bidang teknikal, iaitu Electrical Power Engineering di Politeknik Umar dan ITM lah. Kemudian saya mendapat degree di Royal Melbourne Institute of Technology dalam Business Admin. Okay, then lepas bersara, I took my MBA and Alhamdulillah, in fact before bersara pun saya dah start ambil MBA, and then grad I think bulan 11 tu lagi. Unfortunately tak dapat lah grad dekat UK sana, grad lah dekat PJ. Okey, dari segi certification, tuan-tuan dan puan-puan lihatlah banyak sertifikat saya. Ada dua yang banyak-banyak tu, dua yang paling saya sayang. Yang pertama adalah Certification in Transformational Leadership dari Chartered Management Institute UK. Okey, yang ni panjang masa nak ambil 6 bulan. Okey. Dan yang kedua adalah yang paling payah nak dapat sertifikat, yang ni yang Certified Quality Manager dari American Society for Quality. Dia punya exam ni payah betul. 2 kali saya ambil baru pas. Okay, alright. So
let's go down to the learning outcome ya. What is the learning outcome ataupun di akhir kursus ni, apakah tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat lah. So yang pertama, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami konsep pemimpin dan kepimpinan. Ini dua perkara yang berbeza. Satu leader dan satu leadership. Leader adalah orangnya dan leadership adalah sifatnya. Dan yang kedua adalah mungkin kita berkesempatan untuk mengukur tahap kepimpinan tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan buat sedikit survey, questionnaire, dan kalau ada gap tu, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat reduce lah gap tu, your gap in competency of your leadership ya. Dan yang ketiga, faham konsep future, engage dan deliver dalam memimpin. Jadi the whole modul ni kita ada dua bahagian saya katakan tadi. Bahagian pertama ada 14 modul. Bahagian kedua pun lebih kurang 14 juga modul. Di mana setiap modul tu mengambil masa yang sedikit ya. Lebih kurang setengah jam, 40 minit, 50 minit macam tu. So it's kept short and simple. Okay. So future, engage, deliver atau in short FED adalah the whole concept of this kata orang tu kursus lah. Saya ambil pendekatan yang diajar oleh Steve Ratcliffe, seorang pakar leadership daripada UK. Dan yang keempat atau terakhir sekali, saya akan share dengan tuan-tuan puan-puan pelbagai tools ataupun alat untuk mencapai visi dan misi syarikat. Mari kita lihat satu persatu di course content. So bahagian pertama kita ada 14 modul dan modul pertama adalah pengenalan lah basically . Modul 1 kita mengenali apa itu pemimpin dan apa itu kepimpinan. Modul kedua kita akan mengenal pasti mengenal pasti diri. Kita kena tahu macam mana diri kita sebelum kita memimpin orang lain. So we have to know ourselves inside out. Yang ketiga, kita akan mengukur tahap your leadership profile lah kata orang tu . Dan kita tengok gap dan lihat bagaimana kita boleh improve your leadership profile. Dan keempat, baru kita masuk bab model kepimpinan yang diperkenalkan oleh Steve Ratcliffe, iaitu Future, Engage dan Deliver, or in short FED. So masuk bab future. Dalam future, modul kelima, gambaran jelas hala tuju syarikat. Okay? Setiap syarikat kita ada hala tuju dan hala tuju itu adalah visi dan misi syarikat. So kita akan bercerita panjang lebar tentang hala tuju syarikat, terutama your own company . Modul ke-6 kita perkenalkan macam mana nak melaksanakan visi melalui inisiatif strategi atau strategic initiative. Ketujuh, saya akan perkenalkan satu model yang saya reka sendiri, iaitu creating your desired future. Di mana dalam modul ini kita akan guna pakai beberapa strategic business planning tool lah . Dan ke-8 baru kita masuk in detail di strategic planning tool. Tool nombor 2, modul 9 iaitu SWOT analysis. Di peringkat individu tadi kita buat SWOT juga, tapi personal SWOT. Kali ini lebih pada organizational SWOT. SWOT maknanya strength, weakness, opportunity dengan threat. Okey. Modul ke-10 kita akan perkenalkan model PESTEL lah. Yang ini kita akan lihat dari segi suasana senario bisnes melalui PESTEL, iaitu dari segi politiknya, dari segi ekonominya, dari segi sosialnya, dari segi teknologi, dari segi environment dan dari segi legal. Okey. Modul ke-11 kita akan lihat tool yang keempat, iaitu action planning. Action planning ni kita gantikan minute
minit-minit mesyuarat. Kalau minit-minit mesyuarat tu panjang lebar, so we don't have time to do all those cerita mak nenek dekat minit mesyuarat tu. We compact it into action planning. Basically, apa nak buat, siapa kena buat, bila nak buat, bila nak settlekan benda tu. Dan kalau ada isu-isu pun letaklah dalam remap. Okay. Modul ke-12 adalah tu yang kelima, iaitu kita akan perkenalkan milestone chart. We have nice action plan, tapi kita kena juga monitor melalui milestone chart atau carta perbatuan. Modul ke-13 adalah tool yang ke-6, KPI, Key Performance Indicator. So kita akan lihat macam mana cara nak memformulasikan KPI ni menggunakan SMART rule, ya. Dan modul yang terakhir adalah basically ulang kaji dan ujian. Sedikit ulang kaji dan ujian. Alright, itu dia kita punya course outline untuk modul 1 dan 14. Okay, in future kita akan ada lagi satu bahagian, iaitu bahagian kedua, di mana ada lagi 14 modul. Dan di sini kita masuk, tadi kita masuk bab future kan, yang kali ini kita masuk bab engagement. Apa itu engagement? Dalam modul 15 kita akan belajar macam mana mendapat employee engagement, teknik-teknik macam mana nak engage the people. Yang ke-16 coaching skill. Ya, penting ya, coaching skill. Dan 17 juga penting mentoring. Coaching dan mentoring ni work hand in hand untuk mendapat engagement daripada your followers. Yang ke-18, okey, yang ini yang banyak syarikat gagal dari segi komunikasi. Gagal menghebahkan hala tuju syarikat dari peringkat atas hinggalah ke peringkat bawah. So saya akan menggunakan pendekatan yang saya reka cipta yang dinamakan model SISPAF. Ya, SISPAF. Basically S maknanya situasi atau senario, I adalah impact, S adalah solution je, P adalah proposal kita, okay, A adalah action plan-nya, dan B adalah value proposition atau benefit yang kita boleh dapat daripada cadangan-cadangan atau strategic initiative yang kita dah jalankan. Yang ke-19 stakeholder engagement. Yang ni pun penting ya. Stakeholder maknanya orang-orang yang berkepentingan. Contohnya your staff, your boss, your rakan sekerja, your customer, your regulators dan sebagainya. So orang di sekeliling kita yang kata orang tu penting untuk memastikan syarikat kita berdaya saing, dapat profit, dapat revenue dan sebagainya. 20 adalah macam mana nak menangani konflik. Yang ini biasa, mana-mana syarikat pun mesti ada konflik. So sebagai pemimpin, you kena pandai macam mana nak menangani konflik. Yang ke-21, saya akan perkenalkan satu model yang saya panggil Creating Desired Future. Ya, ini model ni adalah kaedah untuk strategic planning dan juga business planning. 22, macam mana nak merealisasikan nilai bersama. We have a lot of organisation yang banyak shared value dia. Tapi malangnya shared value hanya terpampang dekat dinding. So, di modul ini macam mana kita boleh realizekan the shared value into workable initiative atau guideline ya. Yang ke-23 adalah tool 7, iaitu staff engagement survey. So saya akan perkenalkan tuan-tuan dan puan-puan some of the question that we need to ask during staff engagement survey, dan dari situ pun kita boleh lihat macam mana apa benda-benda yang kita boleh lakukan untuk memastikan ada staff engagement. Dan 24, yang ini sekarang ni baru kita masuk bab deliver ya. FED, D for deliver. So 24, memantau prestasi melalui Key Performance Indicator Report Card. Kali terakhir kita ada report card dulu masa zaman sekolah, betul tak? Apa tujuan report card? Supaya kata orang tu tunjuk kat mak bapak kita, macam ni kita punya keputusan. Begitu juga macam ni. Report card ni untuk tunjuk kepada bos masing-masing, inilah keputusan. So, kalau ada kekurangan kepada keputusan, maka
perlulah ada langkah penambahbaikan ataupun cari cadangan atau apa masalah yang dihadapi dan mencari cadangan penyelesaian. Modul ke-25, performance review. Ini pun jarang-jarang dilakukan ya, dilakukan. Saya ingat ya, saya dah tanya banyak organisasi yang performance review dia 2 kali je setahun. Pertama masa nak formulate KPI, dan yang kedua masa ujung tahun nak bagi markah kat KPI tu. Jadi saya akan share dengan tuan-tuan dan puan teknik macam mana kita nak buat periodic performance review. Dan performance review tu mestilah dibuat dalam cara yang berkhemah lah yang ni kita menggunakan pendekatan perbualan prestasi atau performance conversation. Yang ke-26, modul 26, macam mana nak menggunakan stick and carrot method dalam mempertingkatkan prestasi. Jangan asyik rotan aja. Kadang-kadang kita kena menggunakan carrot punya pendekatan. Bak kata orang tu, kalau kita rotan anak kan, selalu kita rotan, lama-lama dia degil. Sama juga dengan orang dewasa ni. Kalau kita asyik reprimand, sama dia stress up, dia buang, dia ada masalah disiplin ataupun dia berhenti. Rugi kan? Orang yang telah kita didik lama kan, berpengalaman, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba ada masalah disiplin. Jadi sebelum ada masalah, kita tangani. Kata orang putih tu, nip it in the bud. Masa baru nak putik tu, kita potong melalui kaedah stick and carrot. 27, tools ni mustahak kadang-kadang kita ada masalah nak mencapai KPI. Jadi tool root cause analysis dan benefit analysis ni penting untuk kita pastikan apakah masalah-masalah kita nak pilih dan apa dia root cause masalah tu supaya kita dapat mencari cadangan-cadangan penyelesaian. Dan modul terakhir ni pun penting. Ini pun penting. Jadi maknanya kita kena di samping kita lihat monitor performance, kita juga kena pastikan orang di bawah pimpinan kita itu mempunyai masa depan yang cerah. So Steve Ratcliffe dia mengesyorkanlah we need to grow your people, grow others. So ini basically career enhancement mereka lah. Sebelum kita buat conclusion dan recap the whole kata orang tu 28 modul, dan mungkin kat sini kita ada ujian. Alright, so basically itulah dia course outline of this wonderful topic. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat kata orang tu faham benar-benar apa yang diartikan dengan kepimpinan, pemimpin, terutama menjadi pemimpin yang efektif dalam dunia yang mencabar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hingga kita ke modul seterusnya. Syarif Syamsuddin signing off.